Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT kerana dapat bersama pada pagi ini. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi, Cikgu Usi lama tak jumpa ni. Boleh jumpa hari ni. InsyaAllah untuk pagi ni sebagai untuk isi ruangan ni sepatutnya Ustaz Mak seperti yang dimaklumkan ni. Jadi Ustaz Mak ada hal terpaksa pergi ke Perlis, jadi kita tukar. Jadi untuk pengajian akidah ni, kita ni muka surat 229, kita bincang ni masih lagi bab yang ke-20. Habis dah ke? Tak habis lagi rasanya. Dia ada sikit lagi. Nombor 10 nombor 10. Di bawah kandungan bab. Dia muka surat tu ada beza tu. Mana kalau jumpa muka surat bab yang ke-21 tu kan, undur sikit, ambil kandungan bab. Mana kesimpulan bab yang ke-19. Dia rangkumkan di bawah kandungan bab. Yang mana bab yang ke-20, bab yang ke-20 ni, bab yang ke-20 ni bincang tentang sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadat kepada Allah di sisi ataupun dekat kuburan orang soleh. Bagaimana jika orang soleh itu disembah? Kesimpulan tu kita bincang daripada awal tu. Jadi dia bawa semula sebagai nak supaya kita ingat, tapi dalam bentuk poin-poin lah. Ni pun saya tidak akan bincang, cuma kita nak baca saja. Kalau ada tak faham boleh tanya. Kerana selepas ni kita akan masuk bab 21, masih lagi lebih kurang tajuk semua ada pengisian dalam bentuk lain. Misalnya bab yang ke-21 tu sikap berlebihan terhadap kuburan orang soleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Adalah sedikit perbincangan yang berbeza, tapi tajuk lebih kurang. Baik, sebelum itu cuba tengok kandungan bab yang ke-20 tu, poin yang ke-10. Poin yang ke-10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan antara orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadat dengan orang yang masih hidup ketika terjadinya kiamat. Kenapa Rasulullah kait dalam satu hadis begitu? Sebenarnya tujuannya adalah untuk memperingatkan bentuk perbuatan yang merupakan jalan menuju syirik sebelum terjadi. Di samping bahawa syirik itu adalah akhir keadaan dunia. Dia maksudnya gini, hak ni sebelum ni ana telah sebut, cuma takut tak ingat. Cuba tengok pada kalau hak ni, kalau kita ana ni kita rujuk muka surat 225. 225 takut tak faham. 225 tu hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang jayyid daripada Ibnu Mas'ud. Lama 247. Kalau setengah nuskah tu 247, ana ni 225. Dalam riwayat Ahmad, jumpa setengah tu 227, setengah tu 225. Betul ni? 247. 247. Jauh juga beza tu. Ana ni 225. Tak apalah, 247. Okey. Dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang jayyid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu' bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya walladzina yattakhidhuna al-qubur masajida." Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia adalah orang yang masih hidup ketika berlakunya kiamat, dan termasuk sejelek-jelek manusia juga orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadat. Baik. Jadi seolah-olah dalam hadis ni Nabi cuba kaitkan, cuba hubungkan kedua-dua ni, orang yang berada masih hidup ketika berlaku kiamat dengan orang yang beribadat di kubur ni sama-sama jelek. Sama-sama dianggap hina. Manusia paling buruk lah.
Tu kenapa begitu? Dia begini, kalau kita tengok dalam syarah hadis, dia akan sebut bahawa sebenarnya sebelum berlaku kiamat tu, orang Islam dimatikan lebih awal. Kan disebut dalam hadis kan, Allah akan kirim satu macam angin yang lembut, maka sepoi-sepoi bahasa Nasim. Nama angin tu Nasim. Mana dia bergerak tu halus sejuk, mana dia akan cari orang beriman mati semua sebelum kiamat. Dia panggil kiamat kubra. Kalau kiamat sughra tu mati, kita mati, seorang itu mati, tu kiamat sughra, makna putus hubungan dengan dunia. Hak tu untuk dia seorang ya. Hak ni kiamat kubra, berlaku kiamat kerosakan keseluruhan secara total. Langit pecah, gunung. Hak tu pada waktu berlaku tu dalam hadis sebut tak ada orang Islam tu. Orang Islam dimatikan oleh Allah lebih awal. Jadi ada situ hak kufur, hak syirik. Jadi maknanya sebab tu setengah ulama mengatakan orang yang hidup semasa berlaku kiamat itu semacam azab dia. Semacam azab dia. Sebab itulah ulama kata azab-azab ni dia ada beberapa keadaan. Pertama sekali keadaan ketika berlaku kiamat kubra, lepas tu ketika di alam barzah, dan ketika di pada mahsyar dia panggil ashabul mauqif itu, hak duduk berdiri tunggu perbicaraan, dan hak terakhir sekali hak pertama adalah neraka tu. Jadi pada waktu berlaku kiamat kubra ni, orang yang hidup pada waktu tu orang Islam tak ada. Hak ni kalau nak rujuk dengan agak panjang lebarnya, Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar tu, dia ada tulis buku Al-Jannatu wan Nar. Dia kiamat kubra. Dia tulis tajuk kitab dia kiamat kubra. Dia bincang tu lah. Boleh tengok situ lah. Banyak dia orang lagi. Antara tu lah hadis tadi. Jadi maknanya, hakikat sebenarnya, orang yang masih hidup pada waktu tu kira sejelek-jelek manusia. Apa tu? Sebab dia tidak Islam, dia kafir, syirik dan sebagainya. Sebab itulah Abu Hurairah dan sahabat dia berdoa, mintalah kita Allah matikan kita sebelum kiamat. Sebab apa tu? Sinilah dia faham mana orang yang berada pada waktu tu semacam seksa ada. Jadi siapa yang ada? Bukan orang Islam. Maknanya hadis riwayat Imam Ahmad ini hak bersumber daripada Ibnu Mas'ud ni, hak Rasulullah nak ayatnya apa dia? Orang yang beribadat menjadikan kubur sebagai tempat ibadat ni memang teruk sungguhlah perangai mereka. Sebab dikaitkan dengan orang hak hidup, masih hidup semasa berlaku kiamat kubra tu. Nak ayatnya dia hak ni dia panggil film hadis ni dia panggil fi maqamit takbih. Hak Nabi nak ceritanya buruk, huduh, jelek, hina, Nabi nak ayat tu maqam takbih. Tu tujuan dia kait. Cuba bayangkan. Jadi seolah-olah kita boleh kata gini, dua macam manusia yang dianggap sebagai sejelek-jelek manusia. Yang pertama orang yang sempat dengan kiamat kubra, dan orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadat. Kubur ni bukan tempat ibadat, tempat ziarah untuk ingat mati. Tempat ibadat ni masjid. Sebab tu Nabi kaitkan dengan masjid. Jangan jadi kubur sebuah masjid. Apa maksud? Masjid tempat ibadat. Kubur dah. Ni siapa berarok pergi ngatik melompat situ dah, siapa duduk apa toto dah. Hari sambut tu macam ibadat tu. Macam ibadat tu. Baik. Itu poin yang ke-10. Jadi kalau dia kata jalan merupakan jalan menuju syirik tadilah, orang ada zaman tu buat syirik, buat kafir lah. Jadi perbuatan pergi ke kubur, menyalahi sunnah pergi kubur sehingga jadi ke kubur tempat ibadat, bahkan menganggap ada kelebihan beribadat di kubur orang soleh tu. Tu supaya masjid dah tu cara buat. Ya setara mana yang berdosa? Syirarun nas. Seburuk-buruk manusia. Ni ancaman keras. Sebab Tuhan ni kena ingat ni makam takbih. Allah nak ayatnya, Nabi nak ayatnya buruk tu perangai. Sebab apa tu? Setengah-setengah kita dia kata kerana perbuatan tu mewarisi perangai pokok Yahudi dan Nasara. Itulah yang ambil warisan situ. Kayak Nabi kata dah, jangan kamu buat kubur aku ni supaya pokok Yahudi buat pada kubur Nabi dan orang soleh di kalangan mereka. Mana perkara itu sudah menjadi amalan bangsa mereka. Baik, yang ke-11, khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada waktu 5 hari sebelum Nabi wafat. Mengandungi bantahan terhadap kedua kelompok yang mana mereka itu adalah ahli bid'ah yang paling jelek.
Bahkan sebahagian ulama menyatakan bahawa mereka di luar 72 golongan dalam umat Islam. Siapa dia dua golongan? Puak-puak Rafidah dan Jahmiyah. Dan dengan sebab Rafidah lah terjadi kemusyrikan dan penyembahan kuburan. Serta mereka itulah yang pertama kali membangunkan masjid di atas kubur. Rafidah ni, bawah tu dia buat, cuba tengok tu. Ni rengkah lah dia buat ni. Cuba tengok nota 189. Kita tengok ni, baru kita bincang. Rafidah ni adalah salah satu kelompok dalam aliran atau fahaman Syiah. Aliran Syiah adalah sesat dan menyesatkan. Mereka bersikap berlebih-lebih. Sikap berlebih itulah orang panggil Rafidah tu. Mereka bersikap berlebih-lebih. Berlebihan tu masuk Rafidah. Terhadap siapa? Terhadap Sayyidina Ali dan Ahlul Bait. Setahu mana berlebihan tu? Hak awal ni kita ambil hak awal zaman Abdullah bin Sabah dulu. Hak mula-mula menjadikan Syiah ni sebagai Rafidah dia lah. Dia jadikan Sayyidina Ali dan Ahlul Bait ini siapa ke peringkat Tuhan. Dia kata Sayyidina Ali ni jelmaan Allah. Sebab tu aku tak percaya Sayyidina Ali ni mati dalam kita. Kalau otak Sayyidina Ali dia letak dalam 40 pundi-pundi pun, 40 bekas, aku tak percaya Sayyidina mati. Nak mati mana? Muka jelmaan Tuhan. Mana Tuhan sudah meresap masuk. Kalau dalam bahasa setengah-setengah ahli sufi tarikat ni, maknanya hak ni hulu lah. Mana Allah sudah bersebati, meresap masuk dalam tubuh Sayyidina Ali. Lepas tu banyaklah dia asah ke dia atas tu. Apakah kau yang pelik-pelik dari sudut akidah. Sehingga akhirnya mereka menyatakan permusuhan terhadap sebahagian besar sahabat Rasulullah. Khususnya Abu Bakar dan Umar. Tuhan ni bila sebab sebelum tu tak sampai tahap tu. Sebab tu ulama kata sebelum daripada Abdullah bin Sabah ni Syiah kita panggil Syiah Mufaddilah. Syiah Mufaddilah, Syiah yang merebihkan Sayyidina Ali tanpa menjatuhkan, merendahkan sahabat lain. Tanpa mengkafirkan sahabat lain. Hak tu dari sudut politik Sayyidina Ali lebih layak jadi pemimpin selepas Nabi. Sekadar itu saja. Tidak ada lagi akidah-akidah syirik. Itu dia panggil Mufaddilah. Mari Abdullah bin Sabah dia mula mengasahkan akidah yang berkait dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni jelmaan Tuhan. Sayyidina Ali ni berhak menjawab jawatan khalifah selepas Nabi. Dah waktu tu dan jawatan itu adalah jawatan yang dilantik oleh Allah. Macam-macam dia sebut. Lepas tu ahli sunnah kata dilantik oleh Allah ni apa maksud? Cuba hurah sikit. Apa maksud dilantik oleh Allah? Tak sira ayat. Syiah di Kelantan tak sira ayat. Dia maksud dilantik oleh Allah. Tu orang panggil Nabi dan Rasul tu. Jawatan lantik ke Allah Nabi dan Rasul. Hal lain tak boleh. Jadi bila dia kata Sayyidina Ali dilantik oleh Allah melalui wahyu, maknanya dia telah merobohkan akidah khatmun nubuwah. Akidah Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Tu bukan furu akidah, usul akidah. Sebab tu setengah ulama kata pada hak tu dah kalau kita nak kata dia kafir. Tak perlu tengok dah hak lain. Hak tu pun pada dah. Ini dia panggil Rafidah. Dan Rafidah ni dia sangat sinonim dengan membesarkan kubur. Kalau kita tengok sejarah kubur dia kan. Tengok dalam internet boleh tahu. Ingat kau masjid. Kubur satu cuba tengok kau main ni. Kubur tu salut dengan emas dia. Itu emas tengok. Comel luah kawasan. Tengok boleh tengok pakdal dia. Dalam internet ada berlaku. Comel. Bobok dia ni memang gitu. Muka dia asal Yahudi kan. Memang Yahudi begitu. Dan Jahmiyah. Cuba tengok Jahmiyah ni secara ringkas sajalah ni. Jahmiyah ni tengok bawah tu. Di antara ajaran dia lah. Jahmiyah ni. Dia kata, dia menolak kebenaran adanya nama-nama Allah dan sifat Allah tu. Kerana menurut mereka, kalau kita sebut Allah ni dah ada nama-nama yang banyak kita semua tu. Nampak macam manusia. Nampak macam makhluk Allah. Parut lagi. Sebab kalau kata Allah ada tangan, jadi nampak macam manusia. Jadi hak tu perkara tu sebenarnya sudah ada dipanggil pokok Jahmiyah. Tak apalah tu. Jadi hak ni boleh tengok dalam kalau kita anak muka surat 222. Hadis tu dah hadis inni abra'u ilallah. Inni abra'u ilallah. Boleh rujuk situ kalau tak ingat. Inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalil. Itulah siapa akhir tu. Akhir tu Nabi sebut wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim masajida. Ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an dhalik. Hak ni hadis ni 5 hari sebelum Nabi wafat. Kena tengok semula lah.
Muka kita baca dah tu. Nabi kata jangan jadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadat masjid, jangan. Alah, aku beri peringatan sekali lagi. Mana tegah benar bahasa tu. Jangan jadikan kubur-kubur sebagai masjid. Sebut pula fa inni anhaakum an dzalik. Aku larang kamu buat. Cuba tengok bahasa Nabi guna. Serius benar tu. Tu 5 hari sebelum Nabi meninggal. Maknanya hak ni walaupun perkara ni tak berlaku zaman sahabat, Nabi sebut ni untuk zaman kemudian. Sebab tu dalam hadis lain Nabi ada sebut umat Islam ni hak meninggalkan sunnah dia ni secara dia sedar tak sedar dia telah mengikut Yahudi shibran bi shibrin wa dhira'in bi dhira' hatta yadkhula jufrud dab la dakhaltum. Sehingga dia ikut Yahudi sedekah demi sedekah, sehasta demi sehingga bila Yahudi masuk lubang dab, dia masuk juga. Ni lah. Sebab itulah hadis tasyabuh tu dia kena baca sekali ni. Hadis tasyabuh tu. Proses nak menyahudikan manusia ni dia bermula dengan proses penyerupai rambut nak serupai Yahudi, cara hidup. Tak masuk lagi agama dia, tapi proses menyerupai cara hidup tu sedang bergerak ke arah mengikuti agama mereka. Sebab tu kita tak boleh serupa dengan orang kafir. Tak boleh. Serupa di mana serupa dalam budaya dia. Hak jadi syiar dia. Kebetulan kereta pakai serupa dengan dia. Tak apa tu. Hak tu bukan syiar dia. Ni syiar. Maksudnya syiar. Tak boleh. Gapo dia kira syiar Yahudi. Hak menjadi trademark dia lah kita. Syiar dia. Tak boleh kita buat. Apa tu? Kalau kita buat tu, itu proses mendekatkan. Sebab itulah bagiannya. Sebenarnya modus operandi ni, cara ni, pendekatan ni memang digunakan pada Syiah zaman dulu lagi. Sekarang ni, cuba tengok. Proses nak mendekatkan kepada ajaran salah kepada Syiah tu dah. Dia mari dalam bentuk apa dia? Mari dalam bentuk Nuh. Mari capa tu. No. Mari buat tu. Buat sama. Ya lah tu. Sama ni kalau kita baca dalam kitab Syiah. Sama ni. Maulid dan ni berlaku Nuh. 1000 tahun lebih ni berlaku. Zaman Sultan Muzaffar. Kau tengok dalam kitab. Dia buat besar-besar ke. Buat 40 hari, 40 malam. Setiap hari. Bukan maulid saja. Buat dah. Tu ya. Jadi maknanya kita ni berada dalam keadaan sangat bahaya sebenarnya. Sebab proses orang panggil mempromosi ajaran salah sudah berlaku dengan secara berleluasa. Tak ada siapa suka dia buat. Atau bahaya tu. Lepas tu mana destinasi? Kalau 3 hari dia buat dia tu kenali tu, destinasi akhir hari terakhir pergi ke kubur. Penuh kubur tu. Orang lalu depan mana nak masuk rumah tak boleh. Jeng ada. Dia 3 jalan masuk, dia tutup 2 soy boleh masuk. 3 hari dia buat. Hari terakhir tu belarok depan jalan besar tu pergi kubur. Orang situ cerita ada kita tanya. Dia kata memang meriah molek dia kata. Penuh kubur. Muka gila kau. Mari dengan bah luar pada Kelantan penuh bah. Pergi kubur tu. Maknanya tu bukan pergi ziarah tu. Dia semacam pergi tu ada unsur. Ni lah unsur ibadah. Ni hanya kita bimbang. Tu bahaya tak. Tapi nak buat macam mana? Cuma kita sebut sekadar kita boleh lah. Gitu ya. Ni lah. Jadi hak kita duk baca ni berlaku dah. Jangan tak khabar lagi. Jangan duk tak khabar. Setengah tu tak khabar lagi. Berlaku dah. Kita nak sebut sebelum ni. Baik. Yang ke-12, Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Dia terasa berat dengan sakaratul maut. Yalah boleh rujuklah kita bincang belakang. Dah tu boleh rujuk kan. Sebab dalam riwayat tu sebut siapa Nabi pensel beberapa kali. Baik, tak apalah. Yang ke-13, Nabi SAW dimuliakan oleh Allah dengan diangkat menjadi Khalil. Sebagaimana Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi pun Khalil juga. Tu mana tu boleh tengok dalam hadis tu. Hadis juga. Muka surat 222 tu. Inni abra'u ilallah an yakuna li minkum Khalil. Aku berlepas diri. Cukup dah. Kalau anak jemaah cukup dah Allah tu sebagai teman rapat aku. Sesungguhnya Allah telah menjadi aku sebagai teman rapat dia, Khalil. Kalulah seperti mana Nabi Ibrahim pun jadi Khalil juga. Kalau aku nak menjadikan di kalangan umat aku seorang teman rapat aku Khalil, pasti Abu Bakar lah. Boleh rujuk semula hadis tu. Ni nak ayat kelebihan saya nak bakar. Dan juga kelebihan Rasulullah SAW. Baik, seterusnya poin yang ke-14.
Dalam hadis ni dinyatakan bahawa khalil itu adalah merupakan pangkat kedudukan ataupun makam yang lebih tinggi daripada habib. Daripada habib. Khalil itu lebih tinggi daripada habib. Habib ni mana kekasih. Khalil ni kekasih dan dia teman rapat. Ni makna habib original ni. Ni. Bukan kata itu ni original ni kira ngerti bukan awak lalu. Tapi sini maksud habib ni, mana istilah habib, mana kekasih, orang yang sangat dicintai. Besar khalil lagi. Dari segi kedekatan, dari segi qurb tu. Dekat tu. Letak khalil lagi. Yang ke-15, dinyatakan bahawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu adalah sahabat yang paling mulia. Dalam hadis ni termasuk hadis manaqib Sayyidina Bakar. Nabi kata, kalaulah di kalangan manusia ni, tapi aku tak sedar sebab Allah dia jadi khalil aku. Tapi kalau di kalangan manusia ni, kalau aku nak menjadikan khalil aku, tapi aku tak say. Kalau nak, Sayyidina Bakar, tak ada orang lain lebih layak. Ini nak ayat manaqib Sayyidina Bakar. Kelebihan Sayyidina Bakar. Yang terakhir, jadi dalam hadis ni, Nabi sebut ni sebagai isyarat bahawa Sayyidina Bakar tu akan menjadi khalifah. Sebab kalau mengikut setengah-setengah ulama, misalnya Ibn Taymiyah ni, walaupun dia tak sebut secara clear, tapi dia kata banyak hadis antaranya ni, antara bagi dia lah, kalau tidak sebagai sarih, sebagai nyata, hampir nyata bahawa Sayyidina Bakar ni Nabi telah lantik dia jadi khalifah dengan isyarat yang nyata begini. Nyata ni kalau ada aku nak jadikan khalil aku di kalangan manusia, Sayyidina Bakar, apa dia maksud dia? Maknanya dia terbaik. Bila kata Nabi terbaik, siapa dia patut ganti dia? Mesti Sayyidina Bakar. Maknanya hadis ni ada isyarat dah. Bila aku mati, moga hadis tak ada. Maknanya sekitar 5 hari Nabi nak meninggal dunia. Nah, hadis Nabi sebut tentang kubur ni, hadis dekat Nabi nak meninggal di belakangnya. Kebanyakannya. Tu sebab tu Ibn Taymiyah kata terang tu sebenarnya. Sebab tu sahabat-sahabat besar Sayyidina Umar apa tak sedia. Tak angkat tangan dulu lagi nak jadi khalifatul Rasulullah. Sebab dia kata Sayyidina Bakar. Kayak cerita bila di apa nama dia tu di rumah Abu Ayyub tu kan. Bila berlaku perbalas pertengkaran tu kan. Bila Sayyidina Bakar pergi tu senyap tak kata apa. Mula-mula sekali asah dia nak latih pemimpin ni, Nabi kata al-a'immatu min Quraisy. Kena orang Quraisy. Bila kata orang Quraisy ke, mana pokok asal tak termasuk. Jadi bila pokok Quraisy ni, siapa pokok Quraisy? Quraisy belakang tu Sayyidina Ali pokok Quraisy. Tak ada Sayyidina Bakar. Itu. Baik tak apalah. Nak ayat kelebihan. Dan kita sebut Rafidah tadi, kena ingat kalau dalam kitab dia sebut Rafidah ni, dia mengkafirkan sahabat yang utama. Sebab tu bagi Syiah, sahabat yang paling kafir Sayyidina Bakar. Dia cuba nak menggambarkan Sayyidina Bakar ni betapa kafir Sayyidina Bakar, na'udzubillah min zalik, bahasa dia guna sehingga Sayyidina Bakar ni dia mati ni ada berhala saiz ibu jari tergantung di lehernya. Dia sedang mana dia tipu Nabi siapa mati. Siapa Nabi wafat, dia tipu Nabi. Nabi tu kata dia Islam pada hanya di dada dia ada berhala kecil saiz ibu jari. Sebab itulah dia ni, oleh kerana dia paling kuat takiyah, dia duduk dalam neraka ni bukan asfal, bawah pada asfal lagi. Innal munafiqina fid darkil asfali minan. Dia bawah lagi pada tu. Dia panggil jib, dia panggil. Nama dia. Jib ni dia panggil tempat sumber bahan bakar api neraka. Dia asfal ni, lapisan paling bawah ni dia ada satu lubang. Dan lubang tu dia ada penutup. Lubang itulah punca api. Duduk situlah saya nak bakar. Ana siap lukis dulu ana buat. Lukis mengikut gambar dalam kitab Syiah. Satu muka surat lebih hadis tu. Noyak saya nak bakar duduk dan neraka lebih standard daripada iblis. Bagus dia berat ngerti. Mana ni Rafidah ni? Rafidah. Apa Rafidah? Teruk Sebab itulah ulama kita kata kalau Imam Syafi'i, Imam Abu Padai dah nak kata Syiah ni kafir, bab sahabat ada dah. Tak payah lain. Baik, sekarang ni kita pergi pada bab yang ke-21. Kita pergi pada bab yang ke-21, sikap berlebihan terhadap kuburan orang soleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Mana kita tengok tajuk dengan 20 ni banyak persamaan. Tapi perbincangan agak lain lah. Cuba kita tengok. Adapun sekadar bila anda baca tu anda tengok doa ni maknanya dia nak memperluas lagi maklumat. Cuma dia mari tajuk kerana ada sikit perbezaan. Dia nak tegah lagi. Gapo dia? Sikap berlebihan hulu terhadap kubur orang soleh. Sebenarnya tindakan hulu tu
seperti menjadikan kubur orang soleh seperti berhala yang disembah selain Allah. Sini dia bincang lebih detail daripada bab yang ke-20. Baik, cuba kita tengok. Bab ini mempunyai kaitan dengan bab sebelumnya, iaitu sikap ghulu terhadap kubur orang-orang soleh akan menjadikan kubur itu sebagai berhala yang disembah selain Allah. Menjadikan kubur itu seperti berhala itu bukan kerana mulut sebut, kerana perbuatan. Jadi menyamakan orang yang melakukan ghulu terhadap kubur orang soleh disamakan seperti sembah berhala dari sudut perbuatan. Bukan, dia tak kata, kalau kita sebut dia nafi, dia kata ada. Kita tidak bincang tentang dia setuju ke tak setuju. Perbuatan dia lagu tu. Bukan Nabi sebut kita. Nabi sebut ni. Tajuk ni daripada hadis ni. Sebenarnya. Baik, cuba kita tengok. Cuma sebelum kita pergi lebih jauh tu, Ana nak sebut lah. Dengan Ana tu ada beberapa buah kitab bincang tentang kubur saja. Ulama buat kajian mana-mana agama pun semua membesarkan kubur. Semua membesarkan kubur. Tengoklah ajar yang mana. Cuma bentuk membesarkan kubur tu mungkin berbeza. Tapi bab kubur ni menjadi perkara yang dibesarkan. Jadi utama. Tu ya. Tapi dalam Islam, dia tidak begitu. Dia jaga juga sebab tu. Dia ada adab. Ada khusus hadis tentang kubur. Tetapi cara dia tak sama. Baik, cuba kita tengok. Tidak sampai peringkat ghulu lah. Jadi ghulu ni menjadi, orang panggil, budaya. Ajaran mana-mana agama. Bahkan dalam sesetengah kitab dia kata hak terlibat dengan ajaran salah boleh katakan ada belakang masalah. Bab kubur ni. Tengoklah arkai tu dah. Berelui ke ajaran salah kepada kita. Wasiat supaya kubur tu dia kena tanam di bawah rumah dia. Tepi rumah dia dekat pasar bunga. Wasiat. Pelik tu kan. Nah, tak si tanam sama Islam apa-apa. Payah dia nak urus lah. Dia ada urusan khusus dengan kubur. Dia ada urusan. Kita ni tak ada. Kita pergi tu kerana nak ingat mati. Dan orang jaga kebersihan. Tak dia duduk kecek benar-benar. Banyak perkara juga disiplin tu. Tapi dia atas nama ziarah. Bukan atas nama pergi seperti pergi ke masjid. Tidak. Baik. Jadi yang dimaksudkan perbuatan hulu terhadap kubur orang saleh, perbuatan tu seperti menjadikan kubur sebagai berhala disembah selain Allah. Maksud dianya, orang-orang yang melakukan hulu tersebut, akhirnya, destinasi akhir, boleh membawa kepada akhir sekali dia sembah kubur tu. Atau orang soleh yang dikubur. Dia sembah kubur atau orang soleh. Sebab itulah kita tengok dalam internet ada. Hak ni bukan berlaku di jauh, berlaku di Singapura. Jelas dalam video tu minta terus dengan kubur dia. Habib bin Nuh tak? Habib Nuh tu. Jelas minta ya Habib Nuh. Sebut. Bukan minta dengan Allah, minta dengan si mati tu. Dia akan pergi situ. Kalau di Indonesia tu kat Terengganu, pergi dia kecek untuk kuda kubur sepatut dia hidup. Dia letak kat kita kubur. Anak murid tu cacar. Dia kata Tok Guru, dia kata minggu depan nak nikah anak. Dia ayat nak nikah anak dia. Lepas nikah anak tu, berapa minggu lepas tu dia nak pergi buat umrah. Lepas tu dia suka seolah-olah dia dengar guru dia jawab. Guru dia jenis lagu mana tak tahu lah. Boleh ketawa sebut benda lagu tu kita pun tak faham. Anak murid suka kan? Tak bila tengok Tok Guru suka. Lemah tu lah. Boleh tengok lah internet ada lagi. Bercakap dengan kubur tu bila tu. Pakai sobat. Dia tu kat gitu. Kalau siapa tahap tu, anda ingat nak puas bak payah benar. Sebab tu dia janganlah wisapa ke tahap tu. Tapi lo ni sedang bergerak lah. Baik. Seterusnya, dalil pertama di bawah bab ni. Imam Malik rahimahullah meriwayatkan dalam kitab Muwatta' dia bahawa Rasulullah pernah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Wathanan itu berhala, yu'bad yang disembah. Padahal tak berlaku pada sahabat Nabi. Sebab tu kalau dalam syarah hadis, Nabi sebut ni untuk umat kemudian. Sebab Nabi yakin sahabat dia tak akan buat.
Syiah dia kata tengok ni, Nabi tak agak sahabat dia. Dia tak percaya lah mana. Tengok. Padahal bukan untuk sahabat-sahabat tak buat. Janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Allah Ta'ala sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadat. Tempat ibadat ni lagu mana? Masjid lah. Siapa pergi niat etikah. Tempat kita ni pun ada. Hari dia sambut hari kematian tu. Di sini lah ni apa ni. Dawai betul. Nama kau dia tempat tu. Ada di kedai betul ni. Kutai. Di kutai tu ya. Anak pergi orang tempat kutai tanya dia ayat ali tu. Dia sebut orang situ sebut ali tu dia sebut jalan. Anak pun tak pergi. Situ nama kau dia tu dikatakan seorang wali. Jadi ada gambar tu siap dengan totu, dengan kelambu, lepas tu dengan kemu, ada kepah. Dia duduk 24 jam situ. Tu. Ada orang lah. Tu. Bukan jauh pusing ni. Baik, cuba kita tengok lagi. Jadi duduk situ duduk ke dia tu baca Quran. Zikir. Adalah qasidah dan sebagainya. Baik. Syarah pada hadis ni cuba kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan perasaan bimbang dia terhadap terjadinya perbuatan hulu terhadap umat dia, terhadap kubur dia. Ni Nabi Muhammad ni lebih pada Nabi Isa kedudukan dia. Nabi ni dia tahu kalau Nabi, cuba tengok Nabi Isa. Dia anggap sebagai Tuhan. Enggak, Nabi Isa tu tidaklah selebih Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih lagi. Kalau pengalaman manusia dalam bab puja orang soleh ni, siapa dia orang soleh, paling soleh? Nabi. Enggak, kalau berlaku dah pada agama Nasrani, tak ada kemungkinan dia akan berlaku pada umat Nabi. Moga Muhammad ni lebih daripada Isa. Nabi Muhammad boleh berlaku. Jadi Nabi bimbang. Sebagaimana yang telah terjadi pada orang Yahudi dan Nasrani yang telah bersikap hulu terhadap kubur para Nabi mereka. Sampai mereka menjadikan kubur-kubur tersebut sebagai berhala, tempat mereka memohon hajat, bernazar, minta doa. Itu maksudnya seperti berhala. Kan berhala, kalau orang kafir Quraisy berhala gini nak untuk memohon hajat ni. Supaya dimakbulkan hajat anak nak nikah, pergi jumpa berhala, semua berhala. Berhala tu as-samad bagi dia. Kita ada as-samad, kita ni Allah as-samad. Dia berhala tu as-samad, tempat dia bergantung harap. Segala-galanya di situlah tertumpu hidup dia. Kita ada. Sebab tu kita ni umat Islam ni diarah oleh Allah melalui lidah Rasul. Apa-apa masalah kita naik atas masjid semaya minta dengan Allah. Situlah nak etikah, nak situ masjid. Tu cara agama kita. Tidak kubur. Maka Nabi SAW pun menginginkan agar Allah SWT tidak menjadikan kuburnya sebagai berhala. Siapa Nabi minta doa kepada Allah, janganlah buat umat dia jadi kita. Nabi doa, bimbang Nabi. Tapi nampak macam mana? Berlaku juga. Sebagai ujian kepada umat kemudian. Kepada ulama-ulama, ujian. Kemudian beliau SAW memperingatkan tentang sebab orang Yahudi dan Nasrani mereka dilaknat dan mendapat kemurkaan yang besar dari sisi Allah. Sebab dia ke dia? Kerana pokok Yahudi Nasrani menjadikan kubur para Nabi. Apa sebut para? Kerana mereka inilah bangsa yang paling banyak diutuskan Nabi dan Rasul. Jadi bila mati para Nabi mereka, akhir sekali mereka pergi ke kubur Nabi mereka tu. Jadi macam banyak upacara-upacara ibadat mereka buat di situ. Seperti mana orang yang sembah berhala tu, di situlah pusat ibadat mereka. Sebab tu berhala diletak di Masjid Haram pada waktu itu. Berapa tu ada tu? Paling tidak ulama kata 360 tokoh. No. Parut tu. Nak kata ke dia. 360 berhala ada situ. Hak saya besar, saya kecil ada berlaku. Apa tu? Sebab tempat ibadat. Jadi walaupun pergi nampak tawaf apa sebenarnya, dia nampak berhala tu lah. Dalam Kaabah tu penuh dengan berhala. Ada roh dia buat letak berhala saya kecil tu. Sebab tu bila Nabi takluk Mekah pada tahun ke-9 tu kan, Nabi masuk ke Nabi buat semua. Suruh cucu dia Ali naik atas belakang dia buat semua berhala tu. Jadi maknanya rupa-rupa ni hak dia duduk tawaf berhala tu. Baik. Maka mereka pun telah terjatuh ke dalam syirik besar yang tertolak, yang maknanya bercanggah secara total dengan tauhid itu. Itu sebenarnya. Jadi kena beringatlah. Sebab tu lah ni memang bimbang.
Yalah, dalam internet ada sungguh-sungguh ada lah. Yalah, kita sebut secara umum ya. Sungguh-sungguh ustaz tu. Siapa mula sebut kayu kokka ni pun kayu kokka yang dibeli kerana ada unsur-unsur sakti tu pun boleh ada di tubuh. Azimat pun halal. Ada kan kata begitu? Dalam internet tu ada sebut gitu. Dengan sebebas-bebas dia bercakap, tak ada siapa bertindak. Padahal dia menganjurkan syirik tu. Kita je tak kena penyakit tu. Orang kena penyakit tu nak pergi tengah jalan, nak pergi ke Al-Star tu, klik mula apa, tinggal awas lebih kayu kakak. Dia ayat depan anak tu. Dia ayat depan anak tu. Sama mana sebab dia kata tekuk. Dia ada duduk ada telekuk. Anak tengok. Duduk begitu. Anak kata buat tadi dia macam ni. Ada lekuk gitu. Rupa duduk tengah erik osebeh. Neng tu ya kalau nak beli tu. Cici ni 300 200 gitu kayu kakak lah. Dia syarah tentang lebih kayu kakak, kata tak boleh macam syirik ni setahun ni. Ada dia kata ikhtiar syirik tadi. Ikhtiar nak jadi syirik. Mewah muka dia nak marah. Dia kata hak bekal ni ustaz dia sebut gitu. Bak hidup kempen ayah anak suruh belinya. Anak kata bahaya. Ni enggak orang Arab zaman jahiliah tu pada kambing, pada tangkal ni azimat. Dia panggil watak. Dia panggil istilah dia watak dia. Kalau tak tekuk kambing, takut jadi kena perut busuk, perut uji. Hak tu dalam riwayat sebut sama ada dibuat daripada tumi arnab ataupun tulai ikan. Hak manis tu bomo jampi ni. Tu bomo jampi. Bukan kata buat diri dah. Tak mujarak tu. Tu bomo jampi. Tu cara tu bomo cari duit. Dia ada kepentingan situ. Baik, cuba kita tengok lagi faedah dia sikap hulu ni. Ana pun tak tahulah sebab ana tengok dalam kitab ensiklopedia ajaran salah ni lah. Mawsu'atul Adyam wal Madahib al-Mu'asirah tu 2 jilid. Capur muka surat tu hampir 1300 muka surat. Satu jawatan kuasa ulama yang tulis. Dia kumpul semua ajaran salah dunia dan dia sebut. Apa salah gini-gini? Punca dia gini. Dia sebut punca. Dia panggil juzud. Nak jadi salah gini buat ni apa punca dia? Dia mari dulu. Bagus sungguh tu Kitab tu memang cukup bagus. Dah dulu Maulana Suhana ngajar kitab tu untuk pelajar peringkat awal masa sejilid. Jadi kitab tu ditambah maklumat lain jadi 2 jilid. Hak masa dia sejilid dulu ada buat ngajar tu Maulana kata molek kitab ni. Lepas tu akhir sekali dia sebut okey kalau kita nak tahu ajaran ni kitab mana yang kita kena baca. Dia royak pula. Marajik litawassul. Rujuk ke untuk memperluaskan maklumat. Dia ada pula senara kita. Tapi hak tu sakit lah 2 jilid tu. Tapi lah ni katanya pergi ngaji kubur lah ni. Nak tahu tentang tokoh kena pergi kubur. Tu bunyi-bunyi khabar. Alas saya munasabah pergi buat di kubur tu apa? Nak supaya orang menghayati ketakuh tu. Tengok tu dak syaitan. Mana syaitan? Dia kata mu tu gini lah. Syaitan justru tu. Dia sebab tu kata orang dalam agama kena ingat. Dalam Quran pun sebut, hadis pun sebut. Bapa Yahudi rasa dia suka takwil lagu tu. Suka takwil ajaran Nabi dia. Jadi bila dia takwil kesannya apa? Tak serupa dengan ajaran Nabi dia. Kesan takwil. Ni pula takwil semacam ke mana pun. Kita pun tak teliti dia tu. Orang tanya bapa ya ustaz. Ustaz ni jawatan besar juga ni. Bapa ya ustaz dulu orang. Dia kata tu salah satu bentuk nak supaya orang menghayati tokoh. Sebab tu pergi wahyu di kubur dia. Tu jawapan dia. Tak munasabah ke tidak? Tu cara dia. Bahaya tu. Apa ni? Sebab anak sebut ni. Sebab uluun fi salihin ni, memang ulama sebut ini punca yang terbesar. Manusia jadi sesat. Dan hak ni bukan bermula zaman Nabi. Zaman Bani Israel ada tu. Maknanya ajaran ni sesat ni diperingatkan oleh setiap Nabi. Dan dia menjadikan, dia sebenarnya hakikatnya, hulu ni, dia menjadi sebab sepanjang zaman manusia jadi sesat. Jadi maknanya pengalaman ulama kita, sama ada ulama dalam ulama hak benar dalam agama Yahudi sendiri, memperingatkan semua ni. Siapa Nabi kita? Jadi maknanya benda ni perkara ni besar. Selepas ni dia akan hurah lebih detail lagi lah. Baik. Jadi sikap hulu terhadap kubur para Nabi akan menjadikan kubur tersebut sebagai berhala yang disembah. Sebab yang dia pergi ke kubur, yang jadi hulu tu apa? Apa jadi hulu tu?
Sebab dia pergi kubur, dia buat lebih daripada yang disyariatkan. Gapo dia hak syariat pergi kuburnya? Ni kalau kita ambil hak ni, hak paling jelas sekali bila pergi kubur tu, kita doa kebaikan dan keampunan. Dan kita bila pergi kubur tu, tak payah buat-buat. Dia akan jadi ingat kepada mati. Dia ingat pada mati tu dituntut dalam agama. Sebab tu dia menimbulkan keinsafan. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam kitab Syafi'i, pergi kubur kafir pun tercapai maksud. Lepas tu apa dia? Pergi situ tu. Gitu ya sebenarnya nak ingat kepada mati. Doa kebaikan dan keampunan. Lepas tu disiplin lain tak boleh bercakap kau yang menyalahi sunnah situ tu. So tempat lain lah juga tak boleh kotorkan kawasan dia, tak boleh pijak kubur tempat di kebumi kau mati, mana kena lalu ke celah-celah sampai Nabi tak boleh duduk, takut pergi duduk atas kubur tu. Sebab dalam tu Islam itu disiplin. Itu disiplin yang kena buat. Disiplin yang kena tinggal, jangan buat tu. Jadi hak sebenarnya kalau dia pergi kubur ni dua perkara. Tu syarat. Ingat ke mati dan juga doa kebaikan dan doa maghfirah pada orang mati. Tu ya. Oh, kalau pergi buat lebih lagi tu bahaya. Tu ya sebenarnya. Baik, yang kedua, termasuk sikap ghulu terhadap kubur adalah menjadikannya sebagai masjid. Masjid di mana tempat ibadat. Sebab tak payah istihar pun. Pergi duduk berzikir, situ menganggap ada kelebihan, pergi duduk baca Quran. Kita kena ingat, sebab tu benda ni bagus juga dengan ada internet ni banyak kita dapat maklumat. Kalau di bandar Tarim ni, di kawasan tu, kubur tu memang dia macam bangunan. Kapek, ada aircon setengah tu. Sebelum ni tengok ada kipas ya. Lepas tu dia letak bunga tu, tak apa tanah tu. Penuh bunga, pelbagai jenis bunga. Lepas tu pergi penuh tu. Penuh duk lekong tu. Penuh. Dan dia waktu tu saya baca lah. Dalam bahasa Arab tu saya baca dia kata, manakala hari Maulid dan hari Hul dia tu, mana anak-anak murid orang yang pergi tu, dia bertali arus. Dia supaya 24 jam ada orang sama. Jadi hak ni pergi semaya lah pula kata dia tukar-tukar gitu. Supaya di Indonesia juga Wali Songo tu mengikut Ustaz Rusli, dia pergi sendiri, dia pergi tengok dengan mata kepala dia. Sebelum nak pergi boleh telefon kanan, dia kata nak pergi seminggu nak pergi tu kubur di Songo tu pergi kebetulan sambut hari Hul 15,000 lebih duduk kubur. Ustaz Rusli kata dia tengok, dia kata masa dia nak mengambil tempat ke nampak macam tawah tapi tidak tawah. Dah ramai kan nak ambil tempat biar penuh ni, taswir nampak tanah ni biar rapat-rapat ni tau. Dia nampak macam tawah. Tu Ustaz Rusli kata memang dia belum dia sebutlah sedih ni. Sedih tengok keadaan tu. Perempuan tak pernah masuk. Perempuan haid tak boleh masuk. Tulis di depan tu, perempuan haid tak boleh masuk. Jelas benar sebuah masjid tu. Tempat kita, kubur tu kenal kita ada tulis dah seminggu. Waktu masa Ustaz Al-Bukhari ada lagi. Anak lalu tengok di tubuh mana perempuan haid tak pernah masuk. Di kubur tu kenali. Anak telefon ke Ustaz Al-Bukhari. Ustaz Al-Bukhari, kalau Ustaz Al-Bukhari gue lepas tu tak ada. Ustaz Al-Bukhari di tepi tu, tepi kubur tu. Jadi dia pun jadi ahli kubur. Tapi no ayatnya, maknanya perkara ni sebab tu dia kalau lock jadi lagu tu. Tulis perempuan haid tak boleh masuk. Kejut anak. Anak putih tengok. Ambil gambar tak kau Ustaz Allah. Kata ni Ustaz Allah. Wah, dia pun tak tahu. Mana baru. Lepas tu tak ada. Lepas tu tak ada. Dia siapa dia nak sekat. Orang sebab Ustaz Allah Khari tak ada. Nah, perkara begitulah hati-hadirat. Mana perkara ni dia tak boleh biar. Mana tunah dia, putih dia tu kena buat mati lalu. Dan naik jadi berakar umi, jadi pokok lah. Susah dah lah. Baik. Apa tu yang maknanya dia ulama tekan sangat tu, hulu di salah satu sebab besar tu, sebab dia ni dia boleh membawa kepada syirik. Syirik dalam bab ghuluun fi shalim. Haram membangun masjid di atas kubur. Takut jadi sembuh tu lah. Sadduz zari'ah. Yang keempat, mengadakan safar, yakni perjalanan menuju ke kubur dalam rangka untuk mengagungkan kubur. Hak tempat kita pergi kubur di Tarim tu, itu kerana nak sambut hari mati tu. Supaya saya bersiap lagi Mekah. Tak boleh lah kita pergi kubur mana-mana pun ada tempat kita atas nama ziarah untuk ingat pada mati, untuk doa. Kalau doa tak pergi kubur, boleh doa tu. Hak tu tak boleh mana-mana pun. Sebab tu Nabi tak pernah kita buat persiapan supaya nak pergi Mekah, nak pergi kubur. Nak pergi tempat jauh. Masjid pun tak pernah pergi gitu. Kita nak pergi masjid, la tushaddur rahal illa salasata masajid. Kamu nak kemas pakaian buat persiapan rapi, kalau nak pergi ke masjid,
3 buah masjid. Masjid Haram, Masjid Nabi dan Masjid Aqsa. 3 tu. Orang lain tak boleh. Sebab orang lain ni serupa saja kelebihan dia. Dalam fiqh Syafi'i, kalau seseorang tu, ni ada sahabat zaman Nabi lah, dia tak tahu. Dia bernazar kalau gini-gini dia nak pergi semaya. Dia nak iktikaf di Masjid Aqsa. Lepas tu bila sahabat lain tahu, sahabat kata, "Gom buat kerja lagu tu. Sini lebih daripada Masjid Aqsa. Apa dia nak pergi Masjid Aqsa? Susah ketemu jauh." Dia kata, "Tak payah pergi. Pakai buat sini. Masjid Madinah lebih. Masjid Mekah lebih lah." Jadi makna sahabat dia faham boleh tak perlu. Jadi kalau selain pada 3 buah masjid sama saja. Ni kubur ni lagi tak boleh lah. Lagi tidak pernah sama. Tu ya. Sebab tu ulama kata hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan kubur Nabi gini-gini semua tak betul. Semua tak betul. Tak ada sebab sahih. Baik, seterusnya. Jadi mengadakan musafir perjalanan jauh menuju ke kubur dalam rangka untuk mengagungkan kubur merupakan bentuk peribadatan kepada kubur tersebut. Sehingga ini merupakan suatu bentuk syirik walaupun orang yang dikubur sangat dekat kepada Allah seperti Nabi wali. Kadang-kadang orang dalam kubur tak sakut paut pun dengan ajaran itu. Orang di atas ni, orang hidup ni yang buat kesalahan. Cuba tengok di Tarim. Dia ramas itu wali saja kubur. Jauh-jauh lah dia tidak letak setepak. Kadang-kadang 1 kilometer so tu. Cuba tengok dia pergi. Anda tengok. Ustaz-ustaz sini, ustaz di Kelantan kita pada pergi. Siang agama dia tu. Anda tengok dalam internet tu. Ramah sekali tengok supaya pada Arafah. Dia pakai putih lah aku. Supaya pada Arafah. Kejut kita tengok. Allah kata setahu tu semua. Jadi waktu itulah cuba nak buat dan cuba buat dah. Dah siap dah jadual tu. Engkau di Kelantan ni wali ramah. Jadual siap dah anda tahu ya. Siapa waktu dia buat? Baik, seterusnya. Yang kelima, haramnya mengerjakan solat di sisi kuburan walaupun tidak dibangunkan masjid. Ulama kata semaya boleh, semaya jenazah. Orang lain tak boleh. Yang keenam, penetapan sifat ghadab, maknanya marah atau murka Allah Azza wa Jalla yang sesuai dengan keagungan. Maknanya Allah ni ada marah. Marah lagu mana tak tahulah. Tapi dah Nabi sebut gitu. Setengah orang dia tahu lah. Ghadab Allah ni makna murka. Ghadab ni bukan kata marah, makna Allah benci. Makna bukan sebab marah-marah dia berkait dengan dia kira gini. Setengah-setengah puak dia tak asyik guna kalimah ghadab Allah marah sebab marah ni dia berkait dengan reaksi hati. Bila kita tengok sesuatu kita tak suka, mesti kita marah. Marah tidak lahir situ. Kalau kita letak marah pada Allah seperti menyamakan makhluk. Mana ada Allah reaksi gitu? Sakit daya kita terus. Sebab tu ulama kita benda-benda gini kata Allah marah. Mungkin Nabi sebut marah lagu mana tak tahu. Tak ada seorang ulama kata marah supaya manusia. Jangan duk kata orang tak kata. Tu kena ingat. Jadi mana ada ghadab Allah. Lagu mana? Wallahu a'lam. Apa kita kata ada dan Nabi kata. Kita tak pernah kata Allah bersin. Apa sebab Nabi tak ada ayat. Siapa riwayat tu boleh nyakit. Ghadab ada. Okay. Baik, seterusnya dalil yang kedua. Wali bin Jarir bisanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid afara'aitumul Lata wal Uzza qala kana yaluttul lahumus sawiq famata fa'akafu ala qabrih wa kadha qala Abul Jawza an Ibn Abbas kana yaluttus sawiq lil hajj. Cuba tengok mana. Hak ni sangat penting. Cuba kuatin mana. Ni asal-usul dia. Apa yang jadi laku hulu tu. Dan siapa dia sebenar. Berhala tu ada nama siapa dia sebenar. Apa latar belakang dia. Cuba tengok. Dalam riwayat Ibn Jarir. Dengan sanadnya daripada Sufyan daripada Mansur dari Mujahid. Dia kata, dia hura berkenaan dengan ayat ni. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Apa maksud dia? Apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap Lat dan Uzza ni sebagai berhala? Tu anda terjemah berdasarkan itulah. Apakah patut kamu sembah, kamu jadikan Lat dengan Uzza tu berhala yang besar di muka tu sebagai tempat kamu memohon hajat? Mana siapa kau duk melakukan syirik terhadap Lat dan Uzza tu? Nama berhala muka besar tu. Baik. Ni ayat Quran ni. Mujahid ni salah seorang tokoh tafsir besar di kalangan tabi'in. Apa dia kata?
Dia kata Mujahid, Allat yang disebut dalam ayat ni sebenarnya asal usul dia ni adalah orang yang dahulunya orang soleh. Apa kesalahan dia, amal soleh dia buat tu apa? Setara mana besarnya? Dia mengandung tepung dengan air dan dia capur minyak. Boleh ada bahan ini sejenis makan dia. Tepung, lepas tu dia capur air, capur minyak, ataupun mungkin ada bahan-bahan lain lagi. Makan ni. Hak dia buat ni secara percuma untuk jemaah haji. Bila orang jemaah haji kita ada duit pun boleh makan dia. Dia sapuk jemaah haji. Di segi makan, dia panggil sawiq. Sawiq ni dia panggil, nama dia sawiq. Tu. Setelah dia meninggal dunia, jadi mereka sentiasa mendatang pergi ziarah. Asalnya pergi ziarah apa? Ni tokoh ni. Walaupun dia bukan ulama, tetapi gak jasa dia orang. Mana orang mengerjakan haji, mari pada jalan kaki. Tak ada makan dia, pakai makan dia. Boleh buat kerja haji. Dia boleh percuma ya. Kita kata koleh lepeng gitu lah. Tak ada. Boleh makan dia. Bila dia meninggal dunia, orang terasa kehilangan. Apa rasa kehilangan? Sebab jasa dia. Makna dia ni orang soleh lah. Tak semestinya alim orang soleh ni. Dia ni orang soleh. Jadi mereka sentiasa pergi ke kubur dia. Asalnya gitu je. Demikian pula dikatakan oleh Abul Jawzak dari Ibnu Abbas. Dia tu pada mulanya lah orang yang mengadukan tepung orang soleh. Akhir sekali pergi kubur. Dalam riwayat lain daripada satu ke generasi akhir sekali mula lukis gambar. Moga anak-anak kita, anak cucu tak kenal ada dia ni. Hak mula-mula orang kapur dia pergi kubur kenal dia, gedeng dengan zaman dia. Zaman kemudian tak kenal ni, tapi nama dia tu lagi harum selepas berlaku tempoh yang lama. Jadi generasi kata, nak kenal lah dia siapa. Maka ada yang lukis gambar musuh, letak sakut dia ni, bunga. Supaya orang Hindu. Lepas tu buat pula dia bentuk acar, dia bentuk patung, boleh tengok daripada pelbagai dimensi tu. Akhir sekali, itulah sebenarnya jadi dua ada. Asalnya ke dia? Kubur. Asalnya kubur. Daripada kubur buat gambar. Daripada gambar buat dalam bentuk yang boleh dilihat daripada beberapa dimensi. Akhir sekali jadi buat satu bentuk. Apa ni kita tahu? Seperti manusia. Okey. Daripada situlah bermulanya kehidupan secara keberhalaan itu baru berlaku. Asalnya apa? Puja orang soleh. Sebab itulah Islam dia sekat selalu. Sebab hanya punca. Bila punca ni berlaku? Sampai dulu. Sebelum kita ada, sebelum umat Muhammad ada. Dan sudah terbukti itu punca sesat. Tapi tak faham-faham orang ni. Tak faham-faham orang ni. Itulah masalahnya. Sebab tu bagi anak lah. Tok guru kita berkata gitu, sebenarnya nasib buruk. Kita ni kita ni alhamdulillah, sebab tu kena bersyukur muncullah kita tak kena penyakit. Dia ni Allah uji dia kena penyakit. Kadang-kadang orang ni baik sangat dengan bapak baik, tapi kena penyakit no. Seorang jual obat kata penyakit datang tak menentu, tak kena mertua, kena menantu no. Dia obat anak ambil pot jual di kaki lima. Sanak dia tu duduk tu di tepi jawab apa. Anak ambil situ. Kata tak, dia jual obat ya. Kita pun jadi ingat bagi lagu tu. Bagi lain payah ingat kat lah. Ajalah ngerti. Nasib nak macam mana? Sebab tu guru saya kata nak macam mana? Sebab tu kena bersyukur. Kita tak kena penyakit. Orang kena penyakit tu dia rasa betul tu. Kita ni rasa salah. Sebab tu Imam Wahabi. Kita ni dia rasa salah. Apa kita kata dia rasa? Dia sanggup mati pertahan akidah tu. Sanggup gocoh tu. Benda-benda gitu kita ni ingat. Sebab tu hukum mana pun nak marah, tak nak marah. Tapi kita kena insaf lah. Kena ada timbul rasa kesedihan lah. Kemana nak buat? Tu orang Islam kita juga asal. Dia akan pergi situ lah. Bukan kita kata nak kutuk dia padang dengan muka. Kali jak kecil ke jahat je lagu tu. Tidak gitu. Kadang-kadang juhna pun ni. Baik akhlak dia. Tapi nak macam mana? Bukan kata orang jahat tu. Kecek pun lembut. Mata pun buka 4 hari sekali je. Mana molek dia tu. Tapi kena nak macam mana? Sebab orang kena penyakit fizikal, doktor pun kena penyakit. Orang takdir tu kan. Ni pun gitulah juga. Tetapi tak boleh menyalahkan takdir. Kita belajar dah bab takdir kan. Tu bagi atas dasar kesedaran tu. Atas rasa ikhtiar tu. Kalau matilah keadaan tu lah kan.
Ana pernah tengok seorang muk menangis. Itulah anak dia ana sebut sebelum ni. Anak dia kata Quran ni tidak asal adalah ni supaya Nabi terima dengan Jibril. Sebab tu dia tak baca Quran. Sebab bukan asal. Dia yakin Quran telah dipindah. Cudi, best student tu masa ngaji. Masa ngaji di SMIC ni, best student. Nak wan. Cudi yang kira. Tapi takdir Allah. Nasib dia. Kena penyakit. Sampai hari ni tak berubah. Dia pun pelik katakan, macam mana Ustaz dia boleh percaya ke Quran? Dia tanya kita, dia pun pelik. Sebab kita pelik dia. Nak macam mana? Jadi, bila kita tengok, rupanya dia terima ajar itu daripada mak saudara dia. Ada rangkaian dia ada di bagian 12 tu. Anak pun tak tahu, tapi disebut begitu. Oleh adik-beradik dia. Tu contoh. Tu masuk ajar salah. Tak tahulah sebab kau ni dah dibawa, keluarga dia bawa kini kepada majlis agama lah. Untuk majlis agama bertindak. Jadi kita ni lah mana? Alhamdulillah muncullah. Sebab tu kita minta jauh sama. Supaya kita tidak terkena. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinab. Ya Allah, tunjuklah kepada aku yang benar tu biar aku nampak benar. Dan berilah rezeki peluang supaya aku boleh ikut benar. Ya Allah, tunjuklah kepada aku hak salah tu biar aku nampak salah. Dan berilah peluang untuk aku menjauhi yang salah. Bayangkan kalau hak salah kita nampak benar. Sampai titik air mulut. Nak kau salah. Dah hak betul ni nampak tak ada belah mana. Oi. Berat tu. Tak masalah penyakit ini, dia bukan nampak sakit. Supaya fizikal. Kadang-kadang dia lalu makan pada lebih dari kita. Ni dia panggil penyakit akidah. Bahaya dia. Na'udzubillah. Kena berdoa sama sebab itulah. Kena berdoa sama untuk kita dan juga zuriat kita, keturunan kita. Kelihatan kalau kena ni tak habis makan lah. Berat sebab ni pak akidah. Baik, cuba kita tengok faedah daripada hadis ni. Peringatan dari sikap hulu melampau terhadap kubur orang soleh. Yang kedua, orang-orang musyrik pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersikap hulu terhadap Allah kerana dia dianggap sebagai orang soleh. Sampai akhirnya mereka itu menyembahnya dan kuburnya menjadi salah satu berhala orang musyrik. Asal dia. Dan dia pun sebenarnya dia bukan sembah batu. Anak dia sebut sama dah ni. Dia sebut La, Uzza, Suwak dan sebagainya. Semua orang soleh zaman Bani Israel belaka. Dan kesalahan mereka ni pada perbuatan-perbuatan baik mereka tu, yang mana mereka buat ni hak orang panggil fardu kifayah tu. Buat-buat ni kalau kita baca, dia mementing sangat fardu kifayah. Dia bukan sekadar fardu ain. Kalau fardu ain semua orang boleh buat. Kesalahan dia ni bukan sekadar fardu ain, tapi fardu kifayah. Dia suka bantu masyarakat. Cuba tengok tadi. Dia sanggup habis duit dia untuk jamu jemaah haji. Duit dia, bukan kutip derma. Itu mana fardu kifayah. Fardu ain semua orang boleh buat tu. Jadi fardu kifayah ni dia dirasai nikmat tu oleh orang lain. Jadi bila dia meninggal dunia, orang rasa kehilangan dia tu. Jadi kehilangan. Jadi bila gitu berlakulah seperti ni. Jadi maknanya orang kafir kurir pun dia tahu. Sebab tu nama berhala dia letak tu nama orang soleh zaman dulu. Maknanya masa dia pergi minta hajat, dia bukan pergi minta dengan batu kah kejung tu. Dia pergi minta batu tu berhala tu hanya sebagai lambang saja. Hak dia pergi minta sebenarnya kepada siapa? Kepada orang soleh. Hak dia buh nama tu. Hak tu lah orang panggil tawassul tu. Kalau dia minta supaya orang soleh ni bawa hajat dia kepada Allah. Tapi kalau dia pergi minta direct pada orang soleh, tak minta kepada Allah, tu memang berat lagi lah. Bukan tawassul lagi. Tu jadi syirik terus. Kalau tawassul pun boleh mau pada syirik dah. Tawassul dengan orang soleh tu, apakah kalau minta direct dengan orang soleh? Tu lah tajuk ni. Tajuk yang ke-21 ni. Jadi makna kena beringat benar lah. Kena beringat benar. Anak darah aduk mesti cerita, dia kata pelajar-pelajar kita ni kena beringat sikit. Pelajar kita ibu apa tak sokong anak belajar mesti. Anak darah nak cerita, dia baru habis ngaji. Dia kata pelajar-pelajar saya dia, kita dua ayat kakaknya lagi no. Dia kata giu kok dia tu. Nak kita tengok. Kata namanya kita tengok jadi lagu lain. Ngau pak. Nak pergi periksa tu pergi kubur. Pergi kubur Imam Syafi'i lah. Kesan ke kubur Imam Syafi'i. Kubur Imam Syafi'i tak payah ayat. Semua kata wali tidak gitu. Dan nak pun yakin dia tu wali Allah. Tengok pada jasa dia dalam agama tu.
Kan itu Nasirus Sunnah tu. Nah, pakak pergi kubur. Anak dah nak cerita. Mana 2-3 hari nak puasa pakak pergi kubur. Gewak ke dia kubur. Nak kali nak puasa. Tu anak dah nak doa. Kita rup saya kakak jangan pergi. Atau tak boleh doa ni. Abimel takut dia pun tak faham. Tu belajar tu. Enggak ada muni kelik ni dia kerja juga dia dalam masyarakat. Apa perannya dalam masyarakat? Ni bila dia balik. Orang panggil ustaz, orang panggil ustazah. Ni. Tu kena bimbang. Jadi kalau masa ngaji pun dia tak boleh faham dah barang ni. Nak puasa bagi supaya kita lah nak puasa ke bagi kau tu mama toleh pen. Toleh dia raba, dia gorek no. Toleh habis kau pun dia nama tak toleh. Pok dia pula tu. Anak dia anak rasa confident masuk puasa apa? Pok dia pergi. Tu anak ayat pok dia tu suruh tu. Apa nama tu? Suruh tu mama tu masuk puasa nak tahu. Dia baru kena baca ni tak suruh ayat lah. No. Orang kita bagi lagu tu tak boleh fikir. Tu bahaya tu bagi anak tu. Sebenarnya kita, apa pendidikan yang anak kita dapat daripada tu? Apa pendidikan anak kita sekolah kena dapat dengan bila nak puasa, pok dia bagi ketuk mama, ada tulis, dia balut gitu. Tak ada tulis anak pun tak faham baca. Dia panggil la ilaha illallah balik dia panggil. Dia tulis ku balik. Bertemu gitulah mali. Orang Arab pun tak tulis gitu. Tuhan tidak. Kenapa dia pendidikan yang anak kita faham? Maknanya dia faham awal-awal lagi. Dia ajar dah bid'ah dalam akidah. Menyebabkan anak dia agak pen tu. Jumpa ambil pen tu nak tahu. Gocah lah. Pok dia mari cari. Mana pen? Sebab bukan pen biasa tu. Kita tak nampak serupa jual kedai lain. Sebab dia kena air YouTube umur. Allah hadirat. Kalau anak nak sebut lah. Dia pun nak kenali lagi. Gambar tu kenali penuh. Setengah-setengah rumah. Percuma dengan frame siap. Sampai pergi kedai tu tengok gambar tu kenali frame. Kata orang mari siap. Dia kata letak ya. InsyaAllah maju kedai. Anak kata buat. Tak saya buat. Kalau buat tu gocah. Apa tu? Enggak, kalau Allah nak uji dia istidrah. Lepas tu maju semua. Tidak. Allah nak suruh jadi kau sesak lagi. Ingat pula getek tu. Berkali anak duk rasa lah. Anak kemungkinan, anak bimbang lah. Bila letak gambar jadi maju. Paling tidak. Anak kali nak buka belajar tengok ke gambar tu. Serupa siapa tu cara hidup. Serupa siapa. Kalau zaman Hindu dulu, masa dulu anak pun tak baca malah nak cerita. Popok dia dulu nak pergi kerja kat. Tengok gambar Mahatma Gandhi dinding. Nak menghayati. Supaya kita dulu. Orang kita ketika mengaku ke Khomeini tu ada setengah. Orang tak mari hari ni dia. Sekali dia mari. Ujung juga. Jadi ayat ni. Ada nak ayat ni. Tak apa sebab dia berubah dan cerita sampai jahiliyah dulu ni. Anak tu masa tu sekat dalam poket gambar Khomeini. Nak tidur tengok juga. Comel kakak ni lah. Lepas tu tahu mana. Becik ulat taib lah ni lah. Geram. Sebab dia kapis sahabat tu. Khomeini tu. Dia kutuk sahabat ke kita jadi Allah. Desing baca kitab dia dah. Dulu enggak tak tahu. Kawan ni nak bersama isteri tengok dulu gambar dia tak dinding. Dia nak suruh jadi Khomeini. Mojo tak jadi Khomeini anak dia. Ngapa Quran setengah tu lagi. Lepas tu mari. Dulu Maulana paling dia benci menang Maulana. Maulana kata Khomeini kafir. Tapi lah ni lebih dia payah lama masuk. 7 tahun dia tak tegur kan. Tapi lepas tu macam mana dia boleh jadi pahal? Dia mari dengan amalan aku dia. Hari ni tak ada. Pada dia kan. Berubah sakit. Berubah. Bahkan dia pernah jumpa anak dia kata alhamdulillah lah. Dia kata yang tahu ayat lama. Barang pahal dia kata. Aku dia tahu. Cuma kita tahu dia pahal tu bila. Tiba-tiba ada dalam kuliah malam. Dah pernah tengok. Lepas tu jumpa dia. Dia tu berat. Haki tu siapa tengok rumah ini? Apa tu? Sebab kuat sangat. Duduk targhib terhadap Khomeini. Dia tazkir terhadap Khomeini. Lagu tu lah jadi. Ni kalau kita silap. Sebab tu isu gambar ni kena ingat. Isu gambar ni ialah anda tidak nafi. Dalam kita ada disebut gambar ni, ada gambar letak gambar ni, ada setengah kata khilaf. Baik, tak apalah kalau kita terima khilaf apa dia tu? Khilaf afdal ke khilaf syirik kata syirik? Khilaf tu bab syirik. Boleh dengan tak boleh tidak syirik ke tidak? Paling tidak dosa besar.
Paling tidak boleh membawa pada syirik. Khilaf tu bukan khilaf afdal. Bukan khilaf fadilah. Bahaya tu, memang bahaya. Gambar tu dulu ingat gambar dia nak ojek itu. Ada sampai dia meletak kedai tu. Bapa nak suruh jadi lari nego. Sehingga anak tu minta supaya diturunkan. Bila orang report pada dia. Dia kata dia tak nak ajak gitu. Tapi nak ajak gambar. Sebab itulah gambar ni. Jangan kita tumpu kepada perbincangan ulama ada kata khilaf. Kita kena bincang juga dari segi sejarah. Budaya gambar. Kena bincang juga tu. Mana gambar ni dari segi sejarah dia macam mana? Dia bawa kepada mana? Dia pergi mana gambar tu? Boleh membawa kepada apa? Lepas tu dari segi budaya siapa? Nak kata budaya Islam? Tak asal. Budaya mana? Yahudi. Orang panggil Parsi, Rom, pokok tu pada zaman Nabi. Kemahiran dia ni bukan sekadar gambar. Dia boleh ukir manusia. Ukir batu, ukir pokok. Sehingga ada. Kan dalam riwayat sahabat Nabi gitu. Dia suruh masuk satu bilik arkib negara dia tu. Rupanya waktu gambar Nabi ukir. Dan itu arca ni. Ukir tentang Nabi. Sahabat kata ada ukir sebiji Nabi kita. Mana zaman tu teknologi dia dari segi kepakaran dia lah dari segi ukir ni, kesenian ukir ni sudah tinggi dah. Mana budaya dia mutu bukan budaya Nabi, bukan budaya Islam. Tak selalu fikir kalau bab khilaf ni kan ada semua bab khilaf ni. Tak fikir lagi khilaf tak kata boleh tu ulama mana? Ulama hadis ke? Tak fikir lagi. Kena bincang juga dari segi budaya. Gambar kena berhati-hati. Zaman ni kan berat nak lebih ada gambar. Cabai pak selfie. Duk goykan selfie dah. Kata dah. Lepas tu dia tunjuk kau ke. Tu tak molek tu bagaimana. Waktu dia goykan sebab nak kena kau pakai comel. Nak ambil gambar. Ingat ada anak sebut cerita nak benda-benda gini kena ingat lah kita. Jangan terpengaruh. Bagi anak tu masalah budaya tu. Telefon guna dengan kadar yang perlu cukup. Jangan lebih-lebih. Kalau tidak dia jadi lebih jadi hulu juga. Melampau juga tak boleh. Tak boleh. Ada seorang ustaz tu. Dalam grup lah tu. Yang ambil gambar dia. Dia tak nampak tu belakang tu ada bidadari dia tu. Makan lagu mana. Pada surga dah. Nah. Kita berkejutan dalam grup asal ni. Kita tanya dia menata apa belakang mungkin. Dia tak khabar isteri dia di belakang. Kat rumah ni makan lagu mana. Metok maaf suruh delete semua. Kata mau delete diri boleh kata. Moga dia juata. Anak ayat pun apa tu? Boleh hidup selfie. Tak khabar di belakang dia gapa dia ada. Tu bagi-bagi lagu tu kena ingat. Sebab tu kita kena berhati-hati. Sebab dalam bab gambar ni memang ulama kita sebab itulah dalam hadis Nabi pun banyak la'anallahul musawwirin wal musawwirat. Allah melaknat pelukis. Orang lukis gambar. Lepas orang Allah laknat. Apa tu? Kalau baca tu saja pada dah kita ni bukan budaya Islam. Pada dah kalau satu saja. Tiba-tiba orang Islam duk gambar ambil tu. Kadang-kadang setengah tu penuh di dinding tu gambar dia ada cik dia sampai dulu cik dia sampai dulu pada belakang. Mana kalau pergi tengok di dinding tu kena belakang keluarga dia. Tak betul tu bagaimana cara tu. Tu pengaruh luar tu masuk. Apa yang ana sebut panjang ni bab ni sebab ni lah. Kalau dalam kitab tadi ana kata 2 jilid tu kan. Mawsu'atul Adyan wal Madahib al Mu'asirah. Ensiklopedia tentang agama dan ajaran-ajaran semasa. Ajaran yang sesat hak ada lah ni di muka dunia. Memang dia sebut. Kalau dalam bab dia panggil agama wathaniyin. Agama sembah berhala ni juzul dia panggil juzul. Juzul maknanya orang panggil apa? Benih dia. Daripada mana dia datang? Sembah berhala. Memang dia sebut terang gambar itu. Bermula di situ. Bermula di situ. Jadi kena jangan lebih-lebih lah. Gitulah. Baik, seterusnya. Jadi maknanya orang kafir yang pergi kepada berhala tu hakikatnya dia sedang bertawassul dengan orang soleh tu. Dia pun tak pernah tengok orang royak lah. Kalau dalam kitab dia panggil hak mula-mula buat tu dia panggil Amar bin Luhai tu. Pernah dengar ada Amar bin Luhai? Dia lah orang mula-mula. Sampai dia mula-mula bawa berhala ke Mekah tu dia lah. Kadang-kadang katanya dia mimpi berhala hak zaman Bani Israil zaman dulu tu sudah tertanam di Jeddah itu. Dia mimpi. Nyaki gali, jumpa. Tengok cara Allah nak sesat tu. Lepas tu dia ni ahli peniaga, dia merantau dia pergi ke Mesir, dia tengok dia kata masyarakat bersatu dengan ada berhala. Masyarakat jadi menumpukan kepada jadi berlaku seolah-olah penyembah berhala dia tengok berlaku di luar Jaziratul Arab, di kawasan Mesir, di kawasan luar
Oh, dia kata berhala dia boleh menyatukan masyarakat. Pakak pergi sembuh. Situlah kau. Dia pun mikir. Moga dia orang cerdik. Lepas tu kebetulannya yang mimpi. Saya tahu lalu mimpi. Nampak pada dia bahawa berhala-berhala waktu zaman Nabi Nuh dulu. Waktu zaman dulu tu. Ada. Duduk tertanam di Jeddah itu. Itu dalam cerita disebutlah. Dia pergi gali jumpa. Dia memang dalam kitab memang sebut. Kalau persoalan ditimurkan, siapa yang memulakan hidup keberhalaan di zaman Mekah, memang sebut Amr bin Luhai. Sebab tu ulama, kita terima cerita tu. Ulama kata setiap orang semua berhala, dosa siapa ke dia? Ke Amr bin Luhai. Sebab dia mula-mula. Situ. Jadi dia maksud dia pun untuk menyatukan masyarakat. Daripada situlah orang-orang cerdik pandai dia akan buat ajaran gini-gini berkait dengan berhala. Semua tu atas buah fikiran tokoh-tokoh agama. Pemimpin-pemimpin masyarakat. Akhir sekali jadi satu gagasan akidah. Tu ya sebenarnya. Sebab tu dalam Quran kita tengok. Nabi duk tanya seumur masa berdebat dengan orang kafir. Mana dalil? Mana dalil kamu semua berhala? Dia tak dijawab. Semua kata ni ajaran nenek moyang. Ada lah tu. Ajaran nenek moyang. Memang mari situ pun. Kita ni dah. Orang Islam tak boleh gitu. Mari mana ni hari ni? Oh tu guru kita buat. Tu jalan tu. Jahiliah lah tu. Maknanya tiru ke temun. No, cara jawab. Tu. Dia akan jawab gitu. Tak okey lah. Tutup nenek kita buat rutak tu. Lagu tu lah kami kuri jawab ke Nabi dulu. Nabi kata itu tidak dalil. Dalil ni wahyu. Dia tak boleh nak berdalil kepada kitab Injil, kitab Taurat, apa kitab tu pun sudah rosak. Bahasa pun bukan bahasa asal dah. Dia tak berani nak kata begitu. Kita kena faham tu. Sebab tu orang, sebab itulah kena ingat kan. Kitab ni walaupun setengah-setengah orang menganggap kerah ni Ustaz Din kitab ni nampak dah dia punya mari daripada negara tu dia kata no. Nampak dah. Katanya tak baca ke tak? Baca ke dulu. Cuba perhati molek metod dia. Setiap bab dia mesti buat mari nas dulu. Makna kita nak bercakap dalam akidah mesti bertunjangkan kepada dalil Quran dan hadis. Cuba tengok. Selepas dia mari Quran dan hadis baru dia mari pandangan sahabat. Tu metod dia serupa dengan Riyadhus Shalihin tu lah. Baik, seterusnya anak ambil sikit lagi. 5 minit nak ambil 5 minit. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dia kata ini lebih berat lagi. Cuba perhati molek. Ibn Abbas kata, dia kata Rasulullah ada sebutlah, cuma dia ungkapkan. Dia tak sebut, diriwayatkan Ibn Abbas, dia kata. Ni, walaupun dia tak sebut Nabi kata, maknanya Nabi kata lah ni. Orang panggil apa ni? Mauquf di kalangan apa ni? Ada mauquf di kalangan sahabat ni, fi hukmil marfu'. Walaupun sahabat dia cerita nampak tubik mulut itu ayat Nabi kata. Tetapi sama seperti Nabi kata. Bila sebut kikih lagu ni. Tak mungkin dia buat sendiri. Gapo dia? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Rawahu ahlus sunan. Kata Ibnu Abbas, kita boleh kata Ibnu Abbas kata Nabi ada sebut. Kita boleh kata gitu. Gapo dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan serta orang-orang yang membuat tempat ibadat di atas kubur dan memberi dan menghiasi kubur dengan lampu-lampu yang berkelip-kelip. Cuba tengok dalam internet. Ada buka pergi tempat Google search atau pergi ke dalam YouTube boleh pergi tempat YouTube. Hiasan di kuburan. Dia tubiklah. Waktu malam, letak kuk waktu malam dia tubik, comel lah ya. Dengan lampu, lelak lampu tu. Berkelip lak-lak sebuah bintang. Comel dengan bunga apa. Lepas tu dia buat pula ke bawah ni tubik cahaya yang orang panggil cahaya sebal-sebal, cahaya tak terang. Jadi nampak comel lah. Sekali tengok ingat aku tempat jual spek lah. Nampak ngau kacau gitu, rupanya kubur. Tuhan tidak. Sikit lagi tak tahu lah. Kubur tu kenali kalau lelak lah. Anda rasa boleh jadi. Tengok kau duduk pergi tu kan. Baik. Cuba kita tengok ni. Anda ambil sikit syarah. Lepas tu kita bincang semula. Jadi Rasulullah laknat kaum wanita yang menziarahi kubur serta orang-orang yang membuat tempat ibadat di atas kubur dan buat letak lampu lah sebagai nak hias supaya comel tu. Baik.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan doa laknat. Padahal apa ya Rasulullah doa laknat ni? Dan Rasulullah pun tak benar doa laknat kecuali kih-kih yang berat lah. Bukan mudah ulama kita pun tak benar. Sebab tu ulama kata asal doa laknat ni tak boleh. Kalau boleh pun kerana perkara menasabah supaya Israel itu boleh lah kita tahu jahat lah je. Hak ni Nabi guna laknat. Dan kalau kita perhatikan perkataan laknat yang digunakan oleh Nabi, kalau kita perhati, dia lebih bersifat kepada kesalahan akidah. Perhati malah. Cuba kita tengok di sini. Rasulullah mendoakan laknat yang bermaksud supaya orang itu dijauhkan dari rahmat Allah terhadap para perempuan yang melakukan ziarah kubur. Kerana ziarah kubur yang dilakukan oleh para perempuan itu, dia menimbulkan banyak kerosakan dari sudut agama. Di antaranya berupa niyahah, meratapi kematian. Tidak boleh menahan perasaan. Kadang-kadang pergi duduk, orang panggil khabar di kubur. Jogi di kubur. Tengok dalam internet ada. Jogi khabar, dalam khabar ni. Peluk duduk gitu. Lepas tu jogi. Lepas tu kalau duduk itu garu dengan tangan dia, tanah kubur. Lepas tu letak muka dia comor. Macam-macam ada. Itu dia panggil ratapan. Itu diharamkan. Tidak sabar, kita nak kawal perasaan. Memang sedih. Tak ada nafi, tidak dinafikan. Tak boleh nak kawal. Serta terfitnah kaum laki-laki terhadap perbuatan mereka. Setengah tu pergi soyok, koyok baju, terdedah aurat. Itu yang berlaku. Zaman jahiliah dulu. Sebab tu Nabi tak benar mula-mula peringkat awal perempuan pergi kubur. Sebab apa? Sebelum terdidik dengan cara betul. Akhir sekali bila perempuan-perempuan Islam telah terdidik dengan cara betul, Nabi sugi tak apa. Dulu tak itu takut masih terbawa-bawa dengan ajaran jahiliah tu. Baik. Jadi Rasulullah SAW juga melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadat atau menerangi kubur dengan lampu dan pelita. Sebab hal itu adalah sikap hulu terhadap kuburan dan akan mendorong pelakunya untuk berbuat syirik. Berlaku ke tempat kita ni? Siap ngekong, kapek tu. Kalau kawan tu pergi ngaji Quran sebut kapek tu, jirit tergelai kaki dia tu. Kapek, comel, kata bau sedap tu lah. Bongok ni. Kubur mana? Siap ngalapu. Comel, mahal kemain. Tapi tak ada siapa berani tegur tu. Sebab kalau tegur tu boleh nyakit parut. Tak ada siapa berani. Tengok gitu. Sedih juga kita orang agama jadi terpaksa pergi. Sebab biarlah kita sebutlah sebab ni agama kita anak pun tak tahu bila lah mati. Nak pok kita tua-tua belakang. Kita kecek berturut-turut. Tapi tidak tegas sangat. Baik. Boleh ke tidak? Ni persoalan. Ada kita ni anak sebut anak baca ni. Tadi pun sebelum hari tu baca tengok dalam internet tu dah. Kebaikan internet. Tarik je. Tarik je. Huluwum fis salihin. Bubuh dah letak tu. Mana kubur letak. Kata kunci dia gitu. Dia tobik artikel. Banyak ulama tulis artikel bertenang. Huluwum fis salihin. Berkait dengan kubur lah. Banyak. Memang huraya terkini, huraya klasik ada berlaku. Baik. Satu persoalan timbulnya. Bagaimana kedudukan seseorang yang dia tahu kau tetapi dia pergi juga. Boleh ada kerana jawatan atau bukan sebab-sebab duniawi dia pergi. Apa hukumnya? Harus ke tidak? Dan dia pun tak buat teguran pun atas dasar duniawi, atas dasar sebab pangkat. Ulama kata dosa besar tak harus. Tak harus. Tak boleh. Sebab hal ini bukan makruh. Dosa besar. Punca kesesatan. 5 hari nak mati Nabi sebut. Hadis tu. Tu nak ayat pentingnya. Lepas tu lagu mana tu? Lagu mana tu? Dia kata, sedap demo tidak bukan jawatan. Dia bukan isu sedap. Isunya, nak jawab lagu mana dia betul. Nak jawab lagu mana dia betul. Agak-agak. Jawab hanya dah. Jawab gitu. Jawab sepuah tu. Ngoyak aku tu. Gugu kita juga. Ada seorang tu. Ya. Dia kata, payah kecek dengan bobok ni. Dia kata kita pula. Kita nak jawab lagu mana tu? Nak jawab lagu mana? Sedangkan kita ni ustaz. Benda tu terang. Dia jawab lagu. Dia pun tahu. Dia kata, anda pun tahu salah. Lepas tu apa buat juga? Anak awak mana? Kalau tanya anda dengan pejam mata kita kata, berhenti cari jalan. Kalau tak ada kekuatan ayat, tak boleh duduk situ. Tak boleh. Dalam kitab, memang ulama kata sebab itulah benda ni tak boleh. Tak boleh. Bagaimana?
Tak ada sebab. Dan kalau kita tak mampu nak ayat gini-gini aku juga, berhenti, cari kerja lain. Cari kerja lain. Takkan kita nak duduk dekat ada hari kita sama-sama mati. Kita orang agama, ngaji main, ngaji di Madinah. Patut nak buat lagu mana? Talih tu kena berhati-hati. Tapi kalau bak riba, tak boleh jadi beriba apa. Enggak riba hari ni, hukumnya. Sedap suruh orang putih cari kerja lain, macam cari kerja di bank yang konvensional ada riba. Ni yang ni dah mana? Tidak berat pada riba. Syirik ni riba, tidak syirik. Kalau bak riba suruh orang putih. Lagu mana pula tu? Tak tahu ke? Sebab tu kalau tanya anak kata tak kena putih. Kalau tak ada kekuatan nak rayak. Sebab dia kata kalau rayak kat 24 jam kena putih. Jadi benda-benda gitu, benda agama dia tak boleh gitu. Benda agama. Mana berat uji tu, abang uji. Cabaran. Macam mana? Begitulah. Jadi untuk seterusnya tu kita akan bincang semula lah tu. Okay. Kita putih setakat dulu. Faedah tu kita bincang semula. Okay. Setakat dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Boleh sila. Budak-budak muda juga kerja buat gambar, pindah. Dia begini ya bagi anda ialah tu. Dia gambar ni sebenarnya sebab tu perkara ni dia khilaf. Ulama kata gambar ni boleh ni gambar hak lagu mana. Hak kata boleh pun sekadar untuk keperluan pasport jenis gitu ya lah. Jadi bagiannya tu kalau dia ambil gambar tu sebenarnya ada unsur-unsur yang tak molek lah. Gitu lah kita boleh sebut. Kita kena berterus terang ni. Hijau tu sendiri bagi anak tidak hal. Takut tak tahu. Dia tak tahu. Sebab kita nak nikah, kena kerusu nikah. Bapa nak suruh tahu hukum tentang perkahwinan. Jadi bila dia nak terlibat dengan satu profession, dia kena tahu hukum. Kena tahu. Jadi kita pun tak suka juga menghukum. Supaya kita kata, contohnya, hak berat lagi. Hijau sebagai hak lawak jenaka, ke berat dalam hadis pun. Patutlah ke mana? Tapi kalau tanya, kita kena ayat betul. Siapa Nabi kata tak bangun syurga kan? Hijau nak suruh orang suka hijau dia. Kadang-kadang nampak macam badu hina nampak. Jelas hadis. Kata nak ayat lagu ni. Kita tidak dulu kata dia, tapi kalau tanya kita kena jawab betul. Tapi kalau kita mengajar sampai hadis tu kena ayat betul. Macam mana? Gitu. Tapi misalnya dalam bab gambar, nak kata harus secara mutlak tak boleh juga. Sebab dia ambil gambar tu kan menutup aurat, misalnya dia jaga hukum. Sebab tu dia kena tahu lah. Sebab nak nikah, kena tahu hukum perkahwinan. Jadi wajib fardu ain. Kalau sebelum tu tak fardu ain, dia terlibat dengan perniagaan, kena tahu hukum perniagaan. Jadi fardu ain pada dia. Kalau dia tidak terlibat, tak wajib dia tahu. Secara khusus. Itu maksudnya. Sebab tu orang nak niaga, kena tahu asas-asas perniagaan. Tu begitu, kena tahu lah. Kau tak tahu kan? Berat, tak boleh pahala. Jadi kalau boleh elok, boleh elok. Bagaimana kalau tanya, boleh elok. Kalau cari kerja lain, lanang lagi kerja lain. Gitu lah. Sebabnya dia jadi tak terkawal. Ada bahaya. Tapi nak kata harus secara mutlak tak juga. Sebab gitu lah.